Hukuman bagi pengamal sihir adalah dibunuh kerana ia merupakan perbuatan kufur kepada Allah atau menyerupai kufur. 5. Ada nota kaki itu nombor 5. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tidak dibunuh melainkan apabila dia menghalalkan amalan sihir itu. Kalau dia kata, oh dalam agama memang halal sihir ni, boleh pelajari, boleh amal, yang tu barulah dibunuh dalam mazhab Imam Syafi'i. Ala kulli hal, kita dah sebut ini bidang kuasa pemerintah lah. Bukan kita tiba-tiba jumpa orang tu amal sihir, kita pergi buat tindakan, bukan tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat fa dzakara minha as-sihra. Nabi kata, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ada 7, salah satunya adalah sihir. Riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Maka seorang hamba hendaklah bertakwa kepada Tuhannya dan janganlah dia terlibat dengan urusan yang merugikannya di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan daripada Nabi SAW juga bahawa baginda bersabda, haddus sahiri darbatun bisayfi. Hukuman bagi pengamal sihir ialah dipancung kepalanya. Riwayat Tirmizi daripada Jundub. Namun sebenarnya ucapan ini adalah kata-kata Jundub, sahabat baginda Nabi SAW. Okey, sikit lagi kita lihat. Okey, Bajalah bin Abadah berkata, surat Umar radhiyallahu anhu telah sampai kepada kami setahun sebelum kewafatannya, yang memerintahkan bunuhlah semua pengamal sihir lelaki dan perempuan. Zaman Sayyidina Umar kan. Diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah." 3 golongan yang tidak akan masuk syurga. Tidak akan masuk syurga, sebagaimana kita maklumlah. Kalau dia masih lagi beriman, dia tidak menghalalkan sihir, mana kata dia orang Islam lagi. Maksud hadis ni tidak masuk di sini, Allah bersihkan dulu dosa dia. Dalam neraka Allah bersihkan dulu. Bila mana kalau ada iman, masuk syurga juga orang Islam ni. Tapi sebab tu saya selalu lah, kalau kita faham hadis ni secara literal, tak masuk syurga lah, kekal dalam neraka ke. 3 golongan: penagih arak, orang yang memutuskan hubungan persaudaraan, dan orang yang membenarkan sihir. Waqati'ur rahim. Kalau sebut waqati'ur rahim ni sebenarnya orang yang putuskan hubungan silaturahim. Silaturahim ni apa? Silah hubungan, rahim ibu lah. Mana kata yang lebih dekat, yang itulah larangan tu. Kalau kawan-kawan ni dipanggil ukhuwah kan, masya-Allah. Walaupun sebagai kata bolehlah nak guna juga satu rahim dengan kawan ni. Tapi yang kita fahami daripada hadis dan ayat Quran ni, kalau Allah larang tu lebih kepada yang pertalian darah ni. Adik-beradik, saudara, mak saudara, semua tu lah. Dan orang yang membenarkan sihir. Okey, jadi kalau dia beriman, dibersihkan dulu, barulah masuk ke dalam syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Satu sikit lagi. Yang orang yang membenarkan sihir, maknanya bukan ahli sihir itu sendiri, itu yang bersepakat. Macam hari itulah kita ada sebut kan, kalau orang yang tanya tukang sihir, tak percaya pun tak terima solat 40. Kalau dia tanya, dia percaya, dia telah kufur ke atas apa yang diturunkan daripada Nabi Muhammad. Tanya dan percaya. Jadi kat sini yang membenarkan sihir, orang yang terlibat dengan sihir lah. Sama je. Membenarkan sihir ni maknanya dia terlibat, dia praktikal dengan sihir. Okey, daripada diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud secara marfu', ar-ruqa wat-tamaimu wat-tiwalah syirkun. Jampi-jampi yang menggunakan nama-nama berhala dan syaitan. Inilah mentera-mentera semua ni lah kan. Lepas tu tangkal-tangkal dan sihir pengasih ialah perbuatan sihir. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sihir pengasih ni ilmu guna-guna ni. Jadi jelas guna mentera-mentera, jimat, ilmu guna-guna ni syirik. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sebab tu tuan-tuan, saya pernah selalu cerita tentang ni lah antaranya yang jadi fitnah hari ni, macam tangkal-tangkal tu. Orang dulu mungkin banyak lagi lah kan, macam diikat dekat baby yang apa tali apa tahu Allah alam. Tapi dia menganggap boleh menghalang apa semualah. Kalau orang dulu buat atas dasar kejahilan, insya-Allah Allah ampun lah. Kita bila dah mengaji ni kita taubat banyak-banyak insya-Allah. Cuma sebab yang kita tengok zaman kita ni, kadang asatizah yang bawa tu.
Ada pernah tak saya cerita yang public figure tu, saya suka cerita ni sebab dia tak tarik lagi kenyataan dia ni. Kan orang tanya dia pakai gelang. Ingat tak? Ada cerita dah kan? Ada cerita dah, tak perlulah. Cerita sekali lagi. Secara ringkas. Dia ada orang tanya soalan dekat dia. Saya tak nak sebut nama lah, tapi mungkin sebagian tuan-tuan tahu. Dia public figure, tengok YouTube dia ramai subscriber semua kan. Jadi dia kata bila orang tanya soalan pakai gelang tu, dia ingat orang tuju kat dia sebab dia memang pakai gelang. Jadi dia jawab, saya pakai gelang ni sebab saya berubat. Sebab bagi dia nak berubat lah. Wallahualam, itu mungkin kalau dia dah ada kajian semua, wallahualam lah. Kalau tanya kita nak pakai gelang, mesti ada kajian kan. Pakar ada sebut, wallahualam lah. Ada ke perubatan dengan gelang ni? Ada. Saluran darah ke apa, macam-macam lah dia orang ni. Tapi yang tu satu bab boleh tahan lagi lah. Lepas tu dia jawab lagi. Dia seolah-olah mungkin terkesan dengan soalan tu. Dia katalah kita ni, kita pakai tangkal ke, kita pakai apa, ataupun dia kata ada berhala dalam rumah kita ke, patung ke, tapi hati kita tetap tertaut pada Allah, dia kata tak ada masalah. Terkejut kita dengar tuan-tuan. Sedangkan awal Nabi diutuskan, Nabi nak bantah semua ni lah tuan-tuan. Benda syirik tangkal ni jelas dalam hadis ni. Maka ramailah ustaz-ustaz kita di Malaysia ni, ramailah dah jawab, tapi dia pun tak ada tarik semula kenyataan tu. Duka cerita lah. Sebab bila dia sebut begitu, jadi bola tangguh kepada puak-puak liberal ni. Macam orang-orang yang tak nak pakai tudung, hati kami baik, kami beriman kepada Allah juga kan. Tapi kalau artis kita marah cakap begitu, yang ustaz ni sebab dia ustaz lah. Kita kan sebab dia ustaz, takkanlah ustaz tak tahu. Ada ustaz tak tahu. Sebab kalau artis tu macam contohlah dia kata tak pakai tudung tapi kami baik kan, kami solat semua, kita tak boleh terima kan. Tapi mudarat tu dari sudut fiqh baru. Pakai tudung tak pakai tudung ni dari sudut fiqh. Tapi kalimah ustaz ni dari sudut akidah, berat akidah lagi lah. Lepas tu kita duka cerita juga lah. Okey. Kalimah tiwalah ialah sejenis sihir untuk menjadikan isteri sayang kepada suami. Tiwalah tadi kan, ilmu guna-guna tu. Kalimah tiwalah ialah sejenis sihir untuk menjadikan isteri sayang kepada suaminya. Manakala kalimah tamimah pula ialah tangkal yang dipercayai boleh menghalang kejahatan ain, pandangan mata. Semua benda ni tuan-tuan, akhir sekali kita kembali pada Allah. Sihir sendiri pun tuan-tuan dia takkan berlaku melainkan jika Allah benarkanlah. Sebab tu kadang kita percaya, antara yang menarik kan, Imam Syafi'i rahimahullah, ada satu hadis tu Nabi larang, Nabi kata begini, biarkan burung itu disangkarnya. Saya lupa matan bahasa Arab tu, tapi mafhum dia begitu. Jadi sebagian ulama kata apa maksud Nabi ni? Nabi kata biarkan burung disangkar. Sebagian imam kata jangan ganggulah burung tu, dia ada kehidupan dia kan, dia nak beranak ke, nak pergi cari makan, jangan ganggulah. Tapi Imam Syafi'i ni antara imam yang memahami fiqhul hadis tu, memahami apakah fiqh daripada hadis tu. Jadi bila orang tanya Imam Syafi'i ni, bukan itu maksud Nabi. Kenapa Nabi suruh biarkan burung disangkar dia? Kerana zaman jahiliah dulu. Zaman jahiliah dulu, kalau dia nak musafir, dia tengok burung dulu. Lak ke tak lak ni, orang istilah orang hari ni lah. Dia tengok burung, kalau burung tu terbang pergi alik kanan, dia akan teruskan perjalanan. Orang jahiliah dulu. Tapi kalau burung tu terbang pergi alik kiri, dia tak jadi musafir hari tu. Mana kata dia meyakini bala ataupun mudarat suatu perkara dalam musafir tu berdasarkan tengok burung. Tak betul lah. Tengok Nabi larang perkara tu. Tapi di sini kita nampak jugalah kefakihan Imam Syafi'i tu. Dia tahu kenapa Nabi sebut tu, kerana peristiwa tu. Maka nak point dia, Nabi dah larang. Akhir sekali mudarat nak musafir kan. Kalau kata, yelah kadang orang ni dia ikut pengalaman dia, betul lah saya buat begitu. Kalau tengok burung pergi alik kanan, saya musafir. Kalau dia pergi alik kiri, saya musafir, kena bala lah, betul. Allah uji kita lah tu. Allah uji. Kadang sebagian orang sebab jadi dia buat tu dia percaya. Macam-macam orang kita. Okey. Okey, kita berhenti kat sini dulu. Start daripada ketahuilah bahawa banyak dosa tu, sampailah habis 2 page ni. Syekh Imam Zahabi nak cerita tentang uslub dakwah lah. Kadang ada orang ni macam saya sebut tadi,
ataupun masa pertemuan yang terakhir tu kita ada bersembang lah dengan puan-puan ni kan, masa tengah makan tu. Duk ceritalah orang dulu, biasa mak-mak ayah kita dulu kan, yang dia memang benda tu jadi kebiasaan lah. Masuk hutan seorang-seorang sebab ada peneman biasa. Sebab tu kita bincang, dia lah kalau orang-orang dulu ni buat atas dasar kejahilan kan. Atas dasar kejahilan kan, ada apa, dia punya khadam-khadam semua tu lah, termasuk dalam ni juga sebenarnya. Tapi tengok Imam Zahabi kata, dia berbeza lah. Takkanlah orang yang memang dia buat sebab jahil hukuman dia bunuh juga. Taklah begitu. Perlu kepada uslub dakwah. Kalau sempat kita baca nanti. Kita tinggal dulu. Okay, saya nak masuk sedikit perbincangan tentang ni lah, tentang cara mencegah dan mengubati. Cara mencegah ni mudah-mudahan yang menjadi amalan kita lah, terutamanya saya yang kursi ni dan tuan-tuan juga insya-Allah. Okey, okey. Mengubati sihir terbahagi kepada dua. Dalam kitab ni sebutlah. Yang pertama, ma yuttaqa bihi sihru qabla wuqu'ihi, maknanya sebelum terkena sihir, apa kita panggil amalan yang kita boleh amalkan. Pertama sekali kata Syekh dalam kitab ni, qiyamu bi jami'il wajibat wa tarkul jami'il muharramat wa taubatu min jami' sayyi'at. Yang ni benda yang asas lah, kita kata laksanakan segala perintah Allah, tinggal segala larangan Allah kan, taubat dalam setiap kesalahan yang kita buat. Yang kedua, kita nak fokus pada ni lah, bacaan-bacaan tu. Yang kedua, memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Memperbanyakkan bacaan Al-Quran, kerana kalau boleh jadikan dia sebagai wirid lah, Al-Quran ni wirid. Mana kata kalau tak baca Quran satu hari, tak tenang hidup. Ni yang kedua. Okay, yang ketiga, tahassunu bid-da'awati wa ta'awudzat wal adhkari masyru'ah. Benteng diri dia dengan doa-doa pelindung dan zikir-zikir yang disyariatkan. Okay, antaranya apa? Pertama sekali Syekh datang, yang ni mustahak lah. Banyaklah dalam kitab ni saya cuba ambil, saya pilih. Yang paling mustahak sekali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. 3 kali pada pagi dan 3 kali pada waktu petang. Pagi ni bila? Selepas subuh kan, selepas zikir solat tu, sampai dia selepas daripada tu, waktu dia habis sampai syuruk tu lah kan. Terbaik baca dalam waktu tu. Kerana itulah amalan Nabi. Selepas subuh ada zikir selepas subuh. Jadi masa tu tinggal sikit, dalam setengah jam ke sejam gitulah, setengah jam lah kot. Setengah jam kan, sampai ke syuruk. Tapi ulama kata kalau dah lebih syuruk pun, kita baru teringat, baca pun boleh juga. Tapi terbaiknya pagi tu dekat situ. Petang selepas asar kan, sebelum maghrib. 3 kali. Dalam hadis Nabi kata lam yadurruhu bisyai'in. Kalau orang ni baca 3 kali pagi petang, dia tidak akan dimudaratkan dengan sesuatu pun. Tapi kita nak baca, nak yakin tu payah tu. Dan selalu orang sukalah, Ustaz saya baca tapi kena juga. Macam mana? Nak jawab macam mana? Pertama sekali berbezalah kalau kena orang yang tak baca dengan orang baca, beza. Paling kurang kita ada tawakal tu, kita redha dan saya dah baca. Yang kedua, ulama bincanglah, mungkin baca tanpa iman, baca tanpa faham makna, kuranglah kesan dia, tanpa khusyuk dan sebagainya. Jadi akhir sekali kembali pada diri kita. Kita yakin dengan apa yang Nabi sebut tu. Kalau baca 3 kali tak akan mudaratkan hari tu. Pada petang pagi tu, baca pada waktu tak akan mudarat pada petang tu. Kita yakin. Tapi kadang-kadang bila kena juga, kita kembali kesalahan tu pada diri kita lah. Tu. Ini bacaan yang pertama, 3 kali pagi dan petang. Seterusnya ayat kursi. Ini memang dibenteng betul lah sebelum kena daripada sihir. Ayat kursi setiap kali solat dan sebelum tidur. Setiap kali solat dan sebelum tidur, dan pagi dan petang. Ini antara bacaan Nabi ni. Nabi akan baca ayat kursi paling kurang berapa? 1 kali. Selepas solat, maknanya 5 kali. Setiap selepas solat 5 kali. Lepas tu zikir pagi pula, ada ayat kursi juga 6 lah. Zikir petang 7, sebelum tidur 8 kali paling kurang Nabi baca. Kita yang ni pun kita fail lah sebenarnya. Saya lah, kadang-kadang kita fail nak buat ni. Tadi mudah je insya-Allah sama-sama. Kemudian ma'ruf 3 kun. Dan mu'awwidhatain salah samarat. Okey. Kalau ayat kursi ni, maafkan, 3 ku lagi banyaklah Nabi baca sebab dia ulang. Okey, selepas solat sekali je kan 3 ku. Sekali 3 ku 5 kali.
Okey, pada zikir pagi pula 3 kali ulang. Zikir petang ulang 3 kali. Dan malam sebelum tidur pun 3 kali. Nampak tak? Selepas solat sekali je. Allahu ahad, Allahu samad lah. Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Kadang-kadang kita jarang baca lepas solat yang ni. Okey. Seterusnya, yang ni antara yang mujarab. Kalau nak daripada gangguan syaitan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sehari. Biasa dengar yang ni kan? Yang ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa kita baca juga dalam maghrib dan subuh 10 kali kan? Okey. Tapi yang hadis ni sebut 10 kali setiap hari. Kalau tak buat direct 10 kali pun kita kita buat 10 tambah lagi 10 pun boleh juga insya-Allah. Kalau boleh jadi amalan di benteng yang kuat ni, ada satu cerita berlakulah pada seorang syekh di Mesir ni. Dia terkenal dengan inilah perubatan Islam ni, kalau tuan-tuan biasa dengar nama dia. Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali kan, biasa dengar nama dia. Ramailah orang yang pergi ke Mesir ambil ijazah perubatan Islam ni. Ramai yang balik ke Malaysia yang buka rawatan ni banyak ambil ijazah dengan dia juga. Dia pernah ceritalah satu ketika tu dia berubah orang. Akhir sekali tu syaitan tu buat syarat. Kalau nak suruh aku keluar daripada badan si fulan ni, dengan syarat aku masuk ke badan kamu pula, baru aku akan keluar. Sebab dia ni aku dah jadi khadam dia macam-macam lah. Dia syaitan tu, dia kata aku akan masuk pada badan kamu pula syekh ni. Jadi syekh ni dia tak takut lah. Dia kata okey boleh. Lepas tu bila dah dia keluar, dia tak mampu nak masuk pada badan syekh ni. Jadi orang tanyalah apa rahsia syekh ni. Dia kata aku tak tinggal amal ni 10 kali, 100 kali sehari. Wallahualam. Ni saya sendiri pun saya kongsi kat tuan-tuan ni, belum tentu saya buat ni. Saya beritahu awal-awal. Tapi ni dari sudut ilmu lah tuan-tuan, dari sudut ilmu. Okey, banyak bacaan dia tapi kita buat semampu mungkin. Bismillah tu paling pendek. Yang ni kalau boleh janganlah tinggal. Bismillahirrahmanirrahim la yadur tu. Kalau boleh yang tu. Saya lah terutamanya jangan tinggal yang tu. Bila ingat baca. Kadang yang banyak ni payah sikit. Okey, dan panjang lagi lah dalam kitab ni sebut jaga zikir-zikir ni lah. Zikir tidur, macam zikir-zikir bila lihat musibah, macam-macam lagi. Yang tu makruf lah tuan-tuan ada mengaji. Ada kitab Al-Azkar tak? Mengaji tak Al-Azkar? Yang tu lah. Dia ada masuk tandas, keluar tandas, semua masuk masjid. Terbaiknya amal juga lah. Okey. Ini dia panggil untuk kita. Okey, yang ni yang pertama kan, maafkan. Yang pertama tadi Syekh kata buat semua ketaatan, tinggal semua maksiat, taubatkan yang pertama. Yang kedua, banyakkan baca Al-Quran, jadilah wirid. Yang ketiga, zikir-zikir tertentu ni. Sebab apa? Ulama' dia khilaf tuan-tuan. Sebahagian kata setiap ayat Al-Quran ni syifa. Setiap ayat Al-Quran syifa. Dan sebagian ulama' pandangan tak, dia ada ayat-ayat yang tertentu. Sebab tu yang ketiga ni kita pilih-pilih tadi, dia lebih kuat lah insya-Allah. Macam ayat kursi 3 kul tadi. Tapi antara yang terpenting tuan-tuan, saya pun baru dapat yang ni bila mengaji, lewatlah balik Mesir. Saya rasa betul juga. Ulama' kata kita bila mana nak ruqyah, niat nak ruqyah, kena ada perasaan niat nak ruqyah tu, ataupun niat nak benteng diri. Aku baca ni sebagai ruqyah benteng diri. Ataupun tuan-tuan nak berubah anak tuan-tuan, niat nak ruqyah anak ni, maknanya memang kita nak tujukanlah kepada jin ataupun syaitan yang ganggu anak kita tu. Sebab kalau kita tak ada niat, ulama' kata dia jadi qiraah saja. Qiraah, pembacaan saja. Antara contoh dia buat yang menarik, dia kata macam kita lah. Kadang kita baru je bangun tidur, lama dah tidur lama ni, kira tak mengantuk dah lah. Tapi lepas dah mandi ambil wuduk, buka Quran, dia mengantuk terus. Sebab apa mengantuk tu? Bukan sebab tak cukup tidur, syaitan lah. Menunjukkan kita baca Quran pun syaitan tu ganggu kita. Dia duduk kat pelepah mata kita ni, biar mengantuk. Mana kata sebahagian orang baca Quran, syaitan tak datang, tak. Dengan syarat niat tadi. Nak ruqyah, nak halau jin tu dengan niat tadi mesti ada. Kalau tak, dia jadi pembacaan saja. Boleh ya? Okey. Maka yang ketiga ni ada ayat-ayat tertentu yang kita bincang tadi, dan amalan-amalan hadiah lah yang biasa kita dah buat tu insya-Allah. Okey. Seterusnya yang keempat, cara nak mencegah ni, yang ni tuan-tuan dalam satu hadis kan Nabi kata apa? Makan tamar ajwaf kan. Kurma ajwaf berapa biji? 7 biji pada pagi hari. Pada pagi hari jika dia mampulah. Kan Nabi kata manis tabaha bi sab'i tamarat ajwatan lam yadurruhu dhalikal yawm. Nabi bagi jaminan dah. Maksudnya jaminan Nabi ni daripada Allah lah. Lam yadurruhu dhalikal yawm sammun
sammun wala sihrun. Dia tidak akan dimudaratkan pada hari itu sama ada diracuni ataupun disihir. Masya Allah. Saya baru tengok ada satu video yang viral baru ni, ada orang share lah. Hadis ni ialah kita pun tahu lama dah. Kalau ada amal lah, insya-Allah. Sebahagian kata kalau boleh kurma Madinah tu lah. Dia yang di Madinah ajwah tu kan. Okey, 7 biji. Saya ada tengok viral lah baru ni. Ada orang duk share lah. Tapi saya lupa nama syekh tu. Dia ni orang yang macam orang yang berdakwah di Eropah lah. Kan ramai kan syekh-syekh yang kita boleh tengok video yang dia berdebat dengan orang bukan Islam. Kadang seronok kita tengok dia bercakap. Ada satu peristiwa tu dia berdebat dengan orang Kristian lah di Eropah tu. Wallah lupa saya nama syekh. Bila berdebat semua masing-masing keluarkan hujah, dia makin panas sampai tahap cabar-mencabar. Jadi satu cerita tu, padri tu cabarlah syekh ni. Dan kalau kamu yakin sangat dengan Nabi, dengan hadis ni, okey, kan hadis ni kata makan 7 biji ni takkan kena racun dan takkan kena sihir kan. Maka padri tu bagi racun lah kat dia. Dia cabar syekh ni minum racun. Jadi syekh ni tanpa ragu-ragu, tuan-tuan, hebat tuan-tuan. Kita 5 kali fikir tu. Tapi syekh ni tanpa ragu-ragu, memang dia makan kurma pagi tu. Dia yakin betul tuan-tuan dia makan racun tu. Sampai ke hari ni okey lagi. Alhamdulillah sihat. Allah bergiat dakwah lagi. Dia minum racun tu. Tapi masa minum tu tak ada apa-apa kan. Padri tu kata ni bukan racun ni, yang ni tipu je kamu. Dia tak pandai pula dia halah. Tapi tengok syekh tu jawab hebat lagi. Kalau kamu tak percaya ni racun, kamu minum juga. Pandai kan. Jadi akhir sekali tak berani minum. Padri tu tak berani minum. Dia saja dia nak sangkal orang kan. Akhir sekali tak minum. Tapi hebatlah tuan-tuan. Saya lupa nama syekh tu. Dan saya pun baru tahu juga ada orang duk share. Syekh tu dia giatlah duk dakwah di Eropah ni. Okey. Nak sampai tahap tu payah tuan-tuan kan. Kita mengaji hadis tahu lama dah. Tapi dari soal amalan tu mungkin kita mengaji ni nak mempertikatkan amalan tu lah, insya-Allah. Kan. Ada juga perasaan tak yakin tu. Kemalu ayyakuna min Taman Madinah kan. Okey. Habis kita ni yang keempat, cara untuk mencegah. Okey. Habis kita bab mencegah. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita jadikan amalan. Okey, yang kedua, mengubati sihir bila dah kena sihir ni. Sebab tu ulama kata, guru saya sebut, benda ni bukan eksklusif untuk ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz kalau jemput dia, kena bayar lah. Tapi yang ni dia bukan rahsia. Sebab tu kita kadang bila dia baca kan, kita pun tak, bacaan dia entah apa-apa kan, dia kadang-kadang mantra ke apa, kita memang tolak awal-awal lah. Tak percaya awal-awal lagi, tak pergi awal-awal lagi. Sebab bacaan dia memang telah ulama rakungkan untuk kita. Bila dah terkena sihir ni, pertama sekali cara dia, yang paling berkesan sekali, istikhrajuhu wa ibtaluhu. Kalau kita tahu orang tu sihir guna apa, kan dia ada ambil gambuk ke, kan lepas tu dia ada tangkal-tangkal yang dia simpan kat keliling rumah kita ke, kat kedai makan kita. Yang ni kalau kita tahu, kita dapat daripada mimpi dan sebagainya, Allah beri petunjuk. Yang paling mujarab sekali nak berubat ni kena pergi ibtal lah. Apa dipanggil istikhrajuhu, buang perkara tu, dan kita dipanggil, bukan padam. Ibtaluhu ni apa? Musnahkan dia lah, sama ada dengan bakar dan sebagainya lah. Sebab Nabi sendiri pun dalam riwayat Muslim, bila dua malaikat datang kan, yang ni tanya siapa buat, dia ada dialog lah antara malaikat tu. Akhir sekali dia beritahu lah si fulan daripada Yahudi kan, yang cuba sihir Nabi tu. Ya ke? Nama dia daripada Yahudi tu. Oh gitu, Masya Allah. Oh gitu, jadi dia dendam dengan Nabi Oh Masya Allah. Okey, jadi bila malaikat bagi tahu, yang pertama sekali dekat mana kan, malaikat ada cerita dekat mana. Yang pertama sekali Nabi ajak sahabat pergi hapuskanlah perkara tu. Dia perigi ke apa, saya lupa dah tempat. Dia perigi. Masya Allah. Dia musnahkan dulu perkara tu. Ini yang pertama, yang paling berkesan sekali ulama kata. Yang kedua, yang ni kita fokus untuk ruqyah ni, sihir ni. Dan ulama kata kalau tak kena sihir pun kita boleh buat ni untuk kita nak scan diri kita. Kita scan, maksudnya bila scan ni dalam arti kata kita kalau tempat biasa sihir ni adalah tempat-tempat kita akan rasa sakit ke, perut ke, dada ke mana, boleh cuba buat sebelum dia parah lah.
ruqyah syar'iyah. Yang kedua ni ruqyah syariah. Antaranya yang pertama sekali. Yang kedua ni fokus kita dia ada banyak sikit pembahagian. Yang pertama yaduqqu sab'al waraqat. Okey, ambil 7 kita tumbuk daun bidara. Ni makruf kan? Yang ni didasari dengan nas ni. Saya duk cerita dalam kitab ni bukan ulama reka ni. Dia ada nas-nas dan dia panggil tajribat. Tajribat ni pengalaman ulama-ulama juga. 7 tumbuk 7 daun bidara yang kala hijau tu. Saya sendiri kongsi tuan-tuan, saya tak kenal daun bidara. Rumah saya. Ada? Saya mohon maaf lah, ni saya beritahu awal. Ada tanam sini. Masya Allah. Dia memang mencarap lah untuk berubat tu. Ya, ambil gambar lah tunjuk. Min sidrin akhdar. Sidrin ni daun bidara, akhdar yang kala hijau lah. Betul? Lepas tu tumbuk dia di antara ni lah alu semua tu lah, yang daripada batu ke apa semua. Kemudian masukkan air. Cukup-cukup untuk kita mandi. Masukkan air, cukup-cukup rasa untuk kita mandi dengan air tu. Okey, lepas tumbuk, masukkan air. Okey, baca ke atas air tu. Baca ke atas air. Sebab tu yang kita duk baca air, tiup air ni, dia ada sandaran dia. Okey, kita baca air ni. Apa ayat yang perlu baca? Panjanglah sikit. Yang pertama ayat 255 surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha lah. Ayat kursi. Ayat kursi. Tapi dia banyak sikit ayat kat sini. Bila nak baca untuk sihir ni. Lepas tu surah Al-A'raf. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asa. Sampai berapa ni? Ayat 17, 117 sampai 22. Tak apalah kita sebut je. Ni tak ingat pun tak apa ni. Yang seterusnya ayat surah Yunus 79 hingga 82. Wa qala fir'aun nu'tuni bikulli sahirin alim. Ada ayat berkenaan sihir tu kan. Lepas tu surah Taha. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Banyak berkenaan dengan Nabi Musa sebab kita tahu kan peristiwa Nabi Musa dituduh sihir dan sebagainya. Okey, lepas habis 3 ayat ni. Okey, Al-A'raf, Yunus, Taha, lepas tu masuk Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun tu 1 hingga 6, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca dalam ayat tu. Okey, tak banyak sangat pun lah sebenarnya. Ada 3 ayat yang kita tak biasa dengar tadi, yang Nabi Musa tu kan. Okey, wa ba'da qira'ati ma dzukira fil ma'. Okey, selepas kita dah baca pada dalam air tu, minum 3 kali. Sebelum mandi tu minum dulu 3 kali. Baki daripada minum tu kita buat mandi. Wa bidzalika, okey, dengan cara buat ni insya-Allah akan terangkat sakit sihir tu. Insya-Allah. Dan kalau tak jadi, ulang lagi. Boleh ulang sampai 3 kali ataupun banyak sehingga dia jadi insya-Allah. Boleh ulang banyak kali. Dan akhir sekali ulama tutup begini. Kalau kita buat banyak kali, dah banyak kali kita buat tak jadi juga, akhir sekali muhasabah diri lah. Muhasabah diri, kadang-kadang ada benda yang kita buat terhijab. Banyak benda. Kadang-kadang ada pernah kita dengar cerita ustaz kita cerita dia banyaklah peristiwa kan, pergi Mekah, dia macam pergi Mekah jadi macam lumpuh, dia macam koma, tidur 2-3 hari tak bangun. Macam Allah seolah-olah Allah tak nak dia beribadat kat sana tu, tidur je dekat hotel, sampai hotel sakit dia. Jadi mutawif ni macam-macam lah, dia berubah apa semua tak jadi. Akhir sekali dia pun taubat macam-macam lah. Akhir sekali dia duduk cerita ada amalan dia. Dia duduk baca macam mentera-mentera begitulah, yang jadi amalan dia tak tinggal. Maka ustaz tu kata cuba tinggal. Ustaz tu taklah kata haram, ustaz tu tak hukum, baguslah cantik ustaz ni dakwah dia. Ustaz kata okey, tak apalah, saya tak nak judge apa-apa bacaan ni, tapi peliklah bacaan ni, cuba tinggal dulu. Dekat Mekah ni cuba tinggal dulu. Dia tinggal tuan-tuan sihat. Kadang-kadang ada benda yang menyebabkan terhijab. Atau macam-macam lah, kita menzalimi ke, kita deraka ibu bapa apa semua macam-macam lah. Kan? Kerana ibu bapa ni yang Allah sebut antara azab yang Allah segerakan di dunia ni, deraka hukukul walidain kan, deraka pada ibu bapa, dan baghi, kita menzalimi secara kan melampau ke apa. Baghi ni zalim, menzalimi orang tu lah. Ni 2 yang Allah kata kebanyakan hukuman ni Allah inilah tangguh di akhirat nanti, hukuman kesalahan yang kita buat ni, kecuali 2 ni, deraka ibu bapa dan kezaliman tadi. Kadang-kadang mungkin kita duk zalim orang, makan anak yatim, kena muhasabah diri lah kalau buat tak jadi juga. Okey, yang ni yang kedua ni dari sudut bacaan kan. Yang pertama kan. Yang pertama baca daun bidara ni lah, lepas tu baca ayat ni, minum, mandi, buat. Yang ketiga ni mungkin kita boleh buat sekali juga.
guna daun bidara tadi semua kita buat satu bab. Okey, yang ketiga ni ta'awudzat warruqa wa da'awat al-jami'ah. Baca ayat-ayat pelindung, ayat-ayat ruqyah yang jami'. Jami' ni simple je tapi memang benda tu amalan Nabi. Antaranya apa doa dia? Bila dah sakit lah ni. Tadi doa yang sebelum kena. Kalau dah kena sakit ni baca banyak yang ni. Ulang 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. Pendek je. Baca 7 kali. Hadis ni hadis riwayat Tirmizi. Saya lupa, saya duk sebut baca kat tuan-tuan ni ada sandaran dia lah, ada rujukan dia daripada mana dalam kitab ni. Okey, yang ni doa Nabi ni, as'alullahal azim rabbal arsyil azim. Aku mohon kepada Allah Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang memiliki arash, ay yashfiyaka, mudahan dia menyembuhkan kamu. Kalau baca diri sendiri boleh juga letak tangan dekat tempat sakit, ay yashfiyani. Baca 7 kali. Okey, yang kedua antara doa dia, yang ni mujarab juga. Semualah mujarab ni daripada hadis Nabi, insya-Allah. Yakin. Yadha'ul maridu yadahu 'ala alladhi yu'limuhu min jasadihi. Okay, letak tangan kanan ni tempat sakit, tempat kita rasa sakit tu, baca bismillah 3 kali, lepas tu baca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Yang ni kalau cubalah harian kita, ataupun beli dulu buku tu. Kalau kita baca tengok dulu. Macam saya pun bila baca tengok lama-lama dia ingat sendiri. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah wa qudratihi, dan kekuasaan dia daripada kenilah penyakit yang aku hadapi ini dan kebimbangan aku terhadap penyakit ni. Cantik doa ni, baca 7 kali. Sebab kisah daripada hadis ni, sahabat mengadu kat Nabi, dia sakit bukanlah dia sakit gangguan syaitan. Dia sakit memang sakit badan ni. Sakit fizikal, bukan sakit gangguan syaitan. Dia mengadu kat Nabi, maka Nabi ajar dia. Tengok tuan-tuan, cantik kan, ulama keluarkan pandangan lah daripada hadis ni. Nabi ajar dia, menunjukkan ubat ni sedaya upaya ubat diri sendiri, jangan panggil orang lain. Bahkan Nabi sendiri pun, kalau ikut Nabi ni orang paling berkat lah tuan-tuan. Pernah Nabi ludah dekat, inilah Nabi doa, Nabi ludah, apa istilah tu, Nabi tiup dekat mata Sayyidina Ali kan. Sayyidina Ali mengadu sakit juga pada peperangan Khandaq tu kan. Ya, mengadu sakit, maka Nabi ludah dan Nabi baca, dia sihat seakan-akan macam tak pernah sakit. Hebatnya, orang paling berkat Nabi. Tapi dalam situasi sahabat ni tuan-tuan, Nabi ajar supaya dia berubat diri sendiri dulu. Ni cantiknya tuan-tuan, sebab Nabi dah tak ada. Jadi ulama isyaratkan Nabi ajar tu supaya bila sakit ni cuba diri sendiri dulu. Jangan panggil ustaz lagi. Kalau panggil ustaz pun mungkin tak ikhlas. Pukul 3 pagi call ustaz, datang rumah, dia pun tak tidur lagi, anak dia baru je tidur. Tak ikhlas ustaz tu datang. Bila berubat pun tak jadi. Kita sendiri, macam anak kita tuan-tuan kena steria, tuan-tuan dulu buat mustajab, percayalah tuan-tuan. Tapi kalau tak boleh sangat, baru panggil ustaz. Sebab kita panggil ustaz, kita rasa gini, kita rasa ustaz lebih soleh. Padahal belum tentu, tuan-tuan lebih soleh lagi. Yang sakit tu anak tuan-tuan, ustaz tu pun tak kenal. Siapa anak tuan-tuan, saya tak pernah jumpa dia, saya baca je lah. Tapi tuan-tuan yang kenal anak Allah selama ni, tak pernah sakit, tiba-tiba lain malam ni, tuan-tuan baca dengan penuh perasaan, Allah mustajabkan lagi. Ni antara benda yang penting tu tak. Sebab saya duk tengok masyarakat kita orang Melayu, kebergantungan pada ustaz tu tinggi sangat, sehingga membuatkan hari ni macam-macam ustaz. Air RM1 jadi 50. Tuan-tuan tengok kat Shopee, sekejut saya. Air bacaan apa, wallahualam lah, dia baca tu dia pasang gesek ke apa. Takut dia pasang YouTube saja bacaan tu. Macam-macam lah. Sebab kita bergantung sangat pada ustaz. Akhir sekali ustaz pun jadi satu perniagaan lah. Kadang-kadang kenduri majlis kahwin, ustaz tak datang, tak boleh lagi. Kalau ustaz lambat datang, lambatlah mula majlis tu, sebab tak ada orang baca doa. Padahal ayah pengantin lah, mustajab lagi baca doa. Baca bahasa Melayu pun tak apa. Kita nak ajar perkara tu lah, insya-Allah. Tuan-tuan ahli masjid ni tak risau sangat, memang masyarakat kita di luar sana tu tuan-tuan. Okey, itu antara bacaan lah. Banyak lagi. Allahumma rabban nas adhibal ba' ishfi wa anta syafi la shifaan la shifaa illa shifauka shifaan la yuradiu saqama. Okey, antara yang penting juga yang ni, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Satu lagi, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli aini wa hammah. Daripada penyakit ain tu. Yang puan baca tadi betul juga tu, yang 3 kali petang kan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq.
aku berlindung dengan kalimat Allah ni, maksudnya berlindung dengan Al-Quran lah. Kalimat Allah kat sini Al-Quran, ulama kata yang sempurna, Al-Quran yang sempurna, min syarri ma khalaq, daripada segala keburukan yang engkau ciptakan. Sebab tu nak kata keburukan ni kalau Allah tak izin dia tak jadi, kembali pada Allah semula. Okay, yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli aini wa hammah, daripada ni lah, min kulli syaitani, boleh juga, maafkan, salah saya silap tadi, min kulli syaitani wa hammah, daripada kejahatan syaitan. Wa hammah ni macam binatang berbisa kan. Wa min kulli ainil lamah, dan daripada penyakit ain ni lah. Jadi ayat ni boleh buat berubah ain juga sekali. Kita cuba hafal lah yang pendek-pendek ni insya-Allah. Lepas tu ada beberapa lagi, dia sedikit panjang. Okay, cuma antara satu lagi saya nak kongsi ni yang mana malaikat Jibril. Bila mana Nabi kan, bila mana Nabi kena sihir tu, malaikat Jibril yang ubat. Dia baca apa? Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku ruqyah kamu ni, min kulli syai'in yu'dhika, daripada setiap segala sesuatu yang menyakiti kamu, wa min kulli syarrin kullu nafsin aw ainin, dan daripada keburukan setiap nyawa manusia ataupun mata yang dengki, Allah yashfika, mudah-mudahan Allah sembuhkan kamu, bismillahi arqika, dengan nama Allah aku ruqyahkan kamu. Riwayat Muslim. Tak apalah, kita tak ingat apa, pelan-pelan ada pendedahan dulu kan, ada pendedahan. Okey, habis kita jenis yang kedua. Selepas kena tadi sihir ni, yang pertama tadi apa? Ingat tak? Yang pertama apa? Yang pertama guna tu kan, daun bidara tu. Lepas tu ada bacaan-bacaan dia sikit. Okay, yang kedua dia panggil ruqyah diri kita lah dengan doa-doa yang jami' kan. Yang ketiga cara dia istifgharu bil hijamah. Ni yang panggil dia bekam ni. Berbekam, tempat yang sakit tu bekam kat situ. Boleh juga kita ikhtiar lah. Atharu sihir alaihi im amkana wa illam. Okey, kalau tak, ini kalau kita mampulah nak berbekam tu. Kalau tak mampu, cukup dengan yang kita bincang tadi. Dua cara yang sebelum ni. Itu cara yang ketiga, berbekam. Cara yang keempat dia panggil adawiyah tabi'iyah. Ubat-ubat yang tabi'i ni, macam madu semua, batu sauda yang kita tahu kan. Lagi apa lagi? Batu sauda, air zam-zam, air hujan. Air hujan ada berkat. Wa nazzalna alaika wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, Allah kata. Turun daripada langit air yang diberkati. Ma'u zam-zam, tuan-tuan. Minum air zam-zam ni tuan-tuan yang selalu pergi Mekah. Kan hari ni payah sikit kata nak buat balik Malaysia, betul. Air zam-zam. Betul ke mudah juga? Mudah je kan? Dia dihad kan? Oh, okey dah sekarang ni. Ada dalam satu hadis Nabi kata ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam ni minum lima syuribalah berdasarkan niat masing-masing. Mana kata kalau kita minum niat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat. Banyaklah peristiwa-peristiwa amalan salafus salih ni, banyaklah, saya lupa cerita-cerita tu. Ada seorang imam saya lupa, Imam Zahabi ke yang kita duk baca kitab dia ni. Ataupun nama Imam Ibn Hajar, saya lupa dah. Dia baca tak ingat dah, tapi banyaklah kisah-kisah salafus salih ni. Bila dia minum, dia niat dulu. Dia niat. Sebab air zam-zam ni berkat lah. Dia boleh juga. Jadi kita kalau sakit sihir ni, boleh juga cari air zam-zam. Niatlah minum ni untuk berubat, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ada keberkatan dia. Lepas tu antaranya lagi zaitun. Zaitun. Inilah buah zaitun dengan apa? Allah sebut dengan Al-Quran tu. Buah tin. Semua tu ada. Tanam lah. Ada tanam. Ya, hidup ke kat sini? Oh gitu, Masya Allah. Oh ya. Tapi orang kata yang paling segar sekali, paling subur sekali dekat Palestin kan. Dekat Palestin, buah tin, buah zaitun ni. Ustaz saya kata, kalau saya sendiri di Mesir, banyaklah buah-buah ni. Kadang dalam pizza pun dia letak semua kan. Kat sini pun ada letak kan. Boykot lah, pizza boykot. Tapi saya tak minat lah makan, dia macam pahit kan, saya tak minat makan. Tapi ustaz saya kata makanlah sekali seumur hidup. Sebab buah ni Allah rekod dalam Quran ni. Payah kata Allah berekod dalam Quran. Makan sekali seumur hidup. Kita pun cuba wa istimal wa qira'ah. Ikhtisar wa tanazzu. Dan di antara ubat yang secara tabi'i ni apa? Mandi, bersihkan diri dan wangikan diri. Itu antara dia juga ni. Dia panggil al-adawiyah tabi'iyah. Kadang jin kan dia suka tempat yang
Kan sebab tu dalam satu hadis ingat saya Nabi suruh berwangian lah. Kena jin dia tak akan datang kan orang yang wangi. Okey, wallahu alam, habis kita tentang cara berubat ni. Okey, ada sikit lagi masa. Mudah-mudahan ada manfaat tu. Jadi tuan-tuan boleh rujuk semua lah. Saya antara poin yang penting, walaupun kita tak ingat kita mengaji hari ni, nak cerita benda ni bukan eksklusif untuk ustaz, tuan-tuan boleh buat. Tapi kalau saya, jangan panggil saya. Saya mengajar ni belum tentu saya berani. Jadi dua, satu ilmu, yang kedua keberanian, tuan-tuan. Keberanian tu payahlah orang yang pengalaman lah, insya-Allah. Okey, kita sambung sikit lagi tentang yang kita tinggal tadi dalam kitab ni. Ketahuilah bahawa banyak dosa besar, bahkan kebanyakannya kecuali sedikit, tidak diketahui oleh ramai umat Islam tentang keharamannya, serta tegahan dan ancaman buruk tentangnya tidak sampai kepada mereka. Syekh nak masuk. Maksudnya dia orang tak sampai ilmu tentang keharaman sihir ni, sebab tu dia orang buat sihir. Maka kategori manusia ini terdapat penelitian. Jangan hukum sama rata, tuan-tuan. Maka kategori manusia ini terdapat penelitian. Seorang alim tidak boleh menghukum orang jahil secara tergesa-gesa. Sebaliknya perlu berlembut dengannya dan mengajarkan kepadanya ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Tambahan pula, jika orang jahil itu masih baru memeluk Islam, setelah membesar di negara bukan Islam yang jauh, kemudian ditawan dan dibawa ke negara Islam. Syekh pun buat contoh. Dia umpama orang berbahasa Turki ataupun Khurj yang musyrik serta tidak pandai pun bahasa Arab. Lalu pemerintah Turki membelinya dalam keadaan dia tidak tahu dan faham tentang Islam. Dengan sepenuh kesungguhan, dia pun mampu melafazkan 2 kalimah syahadah. Syekh panjang pula syarah kat sini. Jika dia memahami bahasa Arab sehingga dapat mengetahui maksud 2 kalimah syahadah setelah beberapa hari, alangkan untungnya. Dia dapat faham kalimah syahadah bila masuk Islam, itu pun kita sepatut bersyukur sangat. Ni tiba-tiba orang masuk Islam pun kita nak judge dia macam orang yang dah lama dah Islam. Kemudian kadang-kadang dia menunaikan solat dan kadang-kadang meninggalkannya. Begitu juga dia mungkin boleh membaca surah Al-Fatihah dengan baik jika gurunya mempunyai ilmu agama. Tetapi jika keadaan gurunya sama sepertinya, maka dari mana si jahil ini boleh mengetahui tentang syariat Islam, dosa-dosa besar dan keperluan untuk menjauhinya, serta kewajipan-kewajipan dan tuntutan pelaksanaannya. Jika orang ini telah diperkenalkan dengan dosa-dosa besar yang membinasakan dan diberi ingatan supaya menjauhinya, serta diperkenalkan pula dengan amalan-amalan fardu lalu berpegang dengannya, maka dialah orang yang bahagia. Namun keadaan sebegini sangat jarang berlaku. Oleh itu, seorang hamba harus memuji Allah Ta'ala atas nikmat pemeliharaan ini. Dia ada kaedah dia lah kan, orang baru masuk Islam. Jika ada yang berkata, jadi yang ni panjang lagi syarah bab ni. Jika ada yang berkata, si jahil tadi bersikap cuai kerana tidak bertanya tentang perkara yang wajib ke atasnya. Nampak tak? Kita nak salahkan orang juga yang baru masuk Islam, yang baru kenal Islam. Kita tak puas hati lagi. Salah dia tu, dia yang cuai. Sepatutnya masuk Islam, pergi belajar lah. Kan orang kita tentang perkara yang dia cuai. Maka kenyataan ini dijawab. Syekh ajar semula. Kita jawab macam mana? Ini sahajalah perkara yang bermain di fikirannya. Dia tidak merasakan bahawa bertanya kepada orang yang mengetahuinya tentang sesemua itu ialah satu kewajipan. Dia kata kadang-kadang orang masuk Islam tu, dia pun tak tahu wajib kena pergi tanya orang tahu ni. Macam mana dia tahu apa kan? Mana sebenarnya tugas kita lah yang kan. Dia pun tak tahu. Sesiapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, dia tidak akan beroleh cahaya. Oleh itu seseorang tidak dikira berdosa melainkan selepas tahu dan dibentangkan hujah kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha lembut terhadap para hamba-Nya serta Maha belas kasihan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak mengazab sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Dahulu ada sebilangan sahabat besar yang tinggal di Habsyah, dan dalam masa yang sama turunlah perintah dan larangan ke atas Nabi SAW. Namun larangan tersebut tidak sampai kepada mereka melainkan selepas beberapa bulan. Maka mereka dimaafkan dalam tempoh beberapa bulan itu kerana tidak tahu, sehinggalah dalilnya sampai kepada mereka. Begitu jugalah keadaan orang yang tidak tahu, dia dimaafkan kerana jahil sehingga dia mendengar nas. Wallahu alam. Sebab Syekh ni peringkat awal, kalau tuan-tuan baca kan, kita tak baca habis. Nampak macam keras lah syarahan Syekh ni kan, datangkan dalil, kan kufur, kan semua. Tapi tengok bila Syekh terang ni, panjang pula bab ni. Ada usul dakwah dia.
Sebab tu kalam seseorang ulama ni antara poin yang kita dapat, jangan ambil sekerat-sekerat tuan-tuan. Kerana kita hari ni fitnah yang berlaku hari ni, saya tengok antaranya di Malaysia, kan orang duk keratan asatizah ni, bab dia mencarut je kita ambil. Yang 1 jam ilmu dia mengajar tu kita tak ambil. Yalah, manusia ni tak terlepas lah. Mana-mana kata kalau ditegur, mudah-mudahan kita terima lah. Tapi nak kata fitnah akhir lah, kita tak dengar semua, kita judge dah orang. Jadi kita bimbang lah perkara tu. Okey tuan-tuan, sebagai penutup sikit lagi, kita mula lewat kan. Ada satu lagi saya tertinggal tadi, dan saya rasa penting, iaitu 2 ayat akhir surah Baqarah kan. Ni maklum semua ni. Tapi bacaan ni kat mana tadi? Tak jumpa saya. Bukan, bacaan ni bacaan untuk berubat ke untuk berlindung ni? Okay, sekejap saya cari je. Dia duduk bahagian sebelum, maksudnya sebagai benteng lah kan. Sebagai benteng diri. Okey. Tak sebut pula dalam ni. Okey, sekejap. Kat sini, kalau dalam ni dia sebut kat sini. Mana ni? Ya Allah, Allah. Kat sini ni yang kedua kan. Okey, yang pertama tadi, okey, cara berubat tu ke lah. Ruqyah syariah, ruqyah syar'iyah tadi. Yang kedua tu kita guna daun bidara tadi kan. Lepas tu baca. Okey, seterusnya yang kedua, ruqyah syariah yang kedua. Yakin saya tertinggal ni. Oh betul, saya tertinggal. Terus saya ambil yang ta'awuzat tu. Benteng dengan doa-doa pelindung kan. Sebelum tu ada cara yang kedua. Cara yang kedua ni dia tetap dah ayat ni. Baca surah Al-Fatihah. Okey. Ni bab yang ke apa? Cara nak berubat. Cara berubat yang pertama sekali apa tadi? Buang, kalau kita tahu kan. Tahu tempat sihir tu. Okey, yang kedua ruqyah syar'iyah. Yang pertama sekali ruqyah syar'iyah ni apa? Daun 7 bidara tadi lah. 7 daun bidara dan dibaca dengan ayat-ayat tadi. Okey, yang kedua saya tertinggal kat sini. Yang ni menarik. Baca ayat kursi. Maafkan, baca surah Al-Fatihah. Ayat kursi. Okey, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, surah Al-Ikhlas. Okey, surah Al-Ikhlas 3 kali. Lepas tu baca ni semua kan dalam satu dalam ni lah, dalam satu ni. Maka lepas tu tiup bacaan tadilah yang kita duk baca, tiup di tangan kanan, sapu tempat yang sakit. Sapu tempat yang sakit tu boleh. Okey, yang ni pun samalah macam tadi. Kalau kita buat dengan yang daun bidara tadi, kita mandi, mungkin macam tak jadi, tambah dengan yang ni. Kan, ada waktu kosong sebelum tidur, pegang tempat sakit tu, ataupun tiup boleh juga, pegang pun boleh, tiup pun boleh. Okay, cuma yang menariknya 2 ayat terakhir ni tuan-tuan, dia tuan-tuan tahulah dia jadi sunnah baca bila? Sebelum tidur. Kalau ikut hadis tu, hadis sebut baca waktu malam. Baca waktu malam. Malam ni selepas maghrib lah. Jadi boleh jugalah sebelum tidur pun. Dia boleh juga sebelum tidur. Nabi kata man qara'a ni lah, akhir ayat Baqarah ni pada waktu malam, fi lailatin, waktu malam, maghrib ke malam. Kita macam tahlil tu kita baca 3 ayat, boleh juga baca 3 ayat. Kita start walillahi ma fis sama kan. Kalau 2 ayat ni start amanah rasul. Sebahagian ulama kata 3 ayat pun boleh juga, ada sandaran daripada Sayyidina Ali, banyaklah. Okey, cuma yang menarik hadis Nabi kata siapa yang baca 2 ayat pada waktu malam kafatahu. Biasa dengar tak? Fadilat dia apa baca ni pada setiap malam ni, Allah cukupkan dia. Nabi kata Allah akan cukupkan dia. Yang beza apa? Ijtihad ulama. Beza ni Allah cukupkan dari sudut apa? Ulama bincang. Saya tertarik nak kongsi kat tuan-tuan. Imam Nawawi ada 3 pandangan dia disebut ni. Dia nakalkan. Dia kata sebahagian kata Allah cukup ni, dia cukup daripada qiyamul lail. Mana kata kalau dia tidur tak bangun, dia dapat pahala qiyamul lail. Kalau baca 2 ayat ni, besar fadilat 2 ayat ni. Tapi kalau tuan-tuan hayati, kalau ada kesempatan kita masuk tafsir ayat ni, seronok tuan-tuan. Sebelum ni kita baca selalu. Kalau kita baca dengan tadabbur, beza tuan-tuan. Sebab ada hadis sebut tentang ayat ni. Tapi panjanglah, itu hari lain insyaAllah. Cuma Imam Nawawi kata yang pertama tadi, dia nakalkan sebahagian kata cukup daripada qiyamul lail. Yang kedua, sebahagian kata dia akan jauh daripada gangguan syaitan jin lah pada malam tu, sehingga pagi tu. Jadi dia kaitkan kat sini lah, kita berubat dengan sihir ni, jadi juga ayat ni. Maksudnya, kadang-kadang ulama disuruh baca tu ada nas yang memang jelas daripada Nabi, amalan Nabi, kadang-kadang daripada dalil yang umum. Boleh juga. Sebab okey,
baca 2 ayat ni. Yang kedua, pandangan yang kedua ni jauh daripada gangguan ni lah, jin, syaitan, iblis semua ni. Okey. Pandangan yang ketiga kata jauh daripada segala kecelakaan dari sudut fizikal dan sebagainya pun, kalau baca 2 ayat ni pada malam tu. Dan akhir sekali Imam Nawawi tutup, boleh jadi dapat tiga-tiga ni sekali. Menarik tu. Jadi besar 2 ayat terakhir ni. Saya insya-Allah bila kita dah mengaji ni kan, kalau kita ingat kita akan baca insya-Allah. Tapi kadang-kadang lemah kita ni kadang-kadang lupa nak baca. Padahal waktu start malam sampai nak tidur tu banyak. Kadang-kadang tapi kalau bila kita dah ingat, insya-Allah baca. Sebab tu kadang-kadang kita ambil peluang. Kita ambil peluang kan, lepas dah zikir. Kadang bila kita kalau solat Jumaat, imam kan dia zikir macam lambat sikit, kita zikir laju sikit. Jadi kita habis dulu imam zikir-zikir semua tu 3 kul kita baca subhanallah subhanallah, habis imam lambat lagi, dah kita nak bangun segan ni, baca ayat tu ketika tu pun boleh. Sebab yang penting Nabi kata pada waktu malam, bila-bila nak baca boleh. Ambil peluang lah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mudah-mudahan Allah inilah lindungi kita lah daripada segala keburukan. Mana kalau kita kena juga sebagai ujian lah tu kan tuan-tuan. Sebab Nabi kita sendiri pun orang yang paling ibadat, orang yang paling beramal, Allah uji Nabi untuk panduan umat dia. Wallahu alam, sekali yang baik daripada Allah, sekali yang buruk daripada kelemahan diri saya. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.